Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam subjek sains. Okey, hari ini kita akan memulakan dengan pelajaran sambungan daripada kemahiran proses sains yang lepas yang cikgu dah ajar pada awak. Malam ni kita akan lihat dan juga pelajari berkaitan dengan bagaimana kita nak menjawab hipotesis di dalam soalan ataupun dalam soalan yang diberikan biasanya dalam ujian Okey, seterusnya tidak membuang masa. Okey, cikgu akan tunjukkan satu soalan yang lengkap biasanya keluar daripada dalam ujian seperti ini. Dia ada pernyataan yang diberikan, gambar raja, dia ada jadual, dan juga soalan-soalan yang dikemukakan dalam soalan ujian ini. Yang pertama sekali ada 3 pemboleh ubah, yang mana minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu PM. Pemboleh ubah bergerak balas, PB, macam mana kita nak cari dalam jadual. Kita nak kenal pasti bagaimana kita kenal pasti pemboleh ubah dalam jadual ni, dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Hari ini kita akan teruskan kepada yang pertama ialah berkaitan dengan tujuan. Tujuan. Dalam soalan yang sama, nampak tak? Ada 3 pemboleh ubah, lepas tu ada tujuan, lepas tu dia ada corak. Soalan berkaitan dengan corak, dan juga soalan yang berkaitan dengan hipotesis. 3 ni kita akan belajar pada malam ni. Jadi maknanya sambungan daripada pelajaran yang minggu lepas. Baik. Kelas. Baik, jadi maknanya ada kalau dalam satu soalan ni dia boleh keluar 6 soalan pecahan. 6 soalan pecahan yang boleh memuatkan ataupun yang boleh memberi markah ialah 6 markah. Setiap satu markah. 6 markah ini sebagai contoh Baik, kita ada tujuan lagi sekali, tujuan, corak dan hipotesis. Baik, kita teruskan dengan ini salah satu daripada soalan yang lengkap apa maksudnya corak? Corak ataupun pola boleh juga disebut sebagai pola ataupun corak yang mana kita lihat daripada jadual yang diberi, graf yang catapan yang diberi, kita boleh nampak keadaan coraknya. Corak dalam maklumat yang diberi. Yang cikgu nak tekankan adalah 3 sahaja perkataan yang boleh diterima semasa kita menjawab corak atau pola. Yang pertama adalah saya pandang yang ni sekejap. Iaitu perkataan menaik. Menaik. Atau kita boleh juga gunakan perkataan bertambah. Boleh, 2 ini sahaja. Menaik ataupun perkataan bertambah. Sekiranya maklumat yang kita nampak dalam soalan tu menaik atau bertambah, kita gunakan 2 perkataan ini. Atau kalau maklumat dalam satu jadual tu ataupun graf palang menurun, kita gunakan perkataan menurun ataupun berkurang. Tidak semua sama tau so, kadang-kadang dalam jadual kita kena kenal pasti. Kita kena tengok betul-betul corak bagaimana yang nombor-nombor di dalam jadual ataupun graf graf palang. Ada juga yang ataupun kita boleh gunakan perkataan sama atau tidak berubah. Jadi maknanya sama ni dia tak tetap, dia maknanya tidak berubah. Nombor yang kekal, nombor yang sama, gambar yang sama contohnya. Dan kita juga boleh menggunakan perkataan tidak berubah. Baik, jadi maknanya cikgu ingatkan sekali lagi, untuk corak ataupun pola hanya guna perkataan ini sahaja dalam jawapan awak. Baik. So sekejap lagi cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak menggunakan
perkataan-perkataan ni dalam corak ataupun pola dalam soalan. Okey. Kita terus kepada tujuan. Tadi cikgu dah tunjuk ada soalan tujuan berkaitan dengan tujuan. Okey, tujuan uji kaji, tujuan penyiasatan mesti menggunakan 4 patah perkataan. Okey, apa perkataannya? Ialah untuk mengkaji hubungan antara. 4 patah perkataan ni mesti perlu digunakan sebelum awak menjawab jawapan tujuan dengan lengkap. Ingat ada 4 perkataan atau disebut sebagai kata kunci untuk awak menjawab tujuan. Lagi sekali cikgu ulang, untuk mengkaji hubungan antara. 4 perkataan ini mesti ada dalam jawapan. Okey, baik. Tujuan tidak lengkap sekiranya masih ada kosong kat sini dan kosong sini. Perlu dilengkapkan dengan jawapan PM dan PB. Okey, di mana kita dapat jawapan PM? Maknanya kita letak di sini sebagai jawapan pemboleh ubah dimanipulasi dan kita sambung dengan jawapan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi maknanya satu jawapan tujuan yang lengkap. Okey, baik. So, sekarang kita balik kepada bagaimana kita nak menjawab pola ataupun corak tadi dalam soalan. Boleh tengok sini Baik. Pola ataupun corak ni biasanya akan keluar dalam graf palang seperti ini. Okey, ataupun dalam jadual. Okey, macam mana kita nak membaca graf palang ini? Kita akan mula daripada palang yang pertama. Lepas tu diikuti dengan palang kedua, palang ketiga dan palang yang keempat. Okey, bagaimana keadaannya? Seperti tangga. Seperti tangga kan? So, apa perkataan yang kita gunakan dalam corak ataupun pola ni? Okey, kita gunakan perkataan apa dia? Anak panah tadi dari palang yang pertama sampai palang yang keempat menunjukkan dirinya semakin menurun. Jadi boleh jawapannya apakah corak atau pola dalam jadual ataupun dalam graf palang ini? Jawapannya satu saja, menurun. Boleh faham? Tengok keadaan bentuk carta palang tadi, menurun. Atau kalau tak nak guna perkataan menurun, apa lagi satu? Cuba bagi tahu cikgu. Satu lagi apa? Menurun ataupun berkurang. Bagus, berkurang. Okey, dua perkataan ni boleh digunakan. Awak boleh pilih sama ada perkataan menurun ataupun berkurang. Boleh faham setakat ni? Pola atau corak? Boleh faham? Okey, bagus. Baik, seterusnya kita beralih kepada cuba cikgu nak awak faham. Okey, biasanya corak pola ni ada kaitan dengan nombor. Ada kaitan nombor. Okey, cuba kita tengok sini. Okey, dalam jadual ataupun dalam carta palang. Okey, biasanya ada nombor. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Apakah corak ataupun pola? Ingat corak atau pola. Dua-dua perkataan yang sama. Corak ataupun pola ni hampir sama dua-dua perkataannya. Okey, apa dia? 2, 4, 6, 8, 10. Dia semakin apa? Jawapannya ialah semakin apa kelas? Semakin nampak? Bertambah. Nampak? Bertambah. Okey? Jadi maknanya 2, 4, 6, 8, 10 semakin bertambah nombor. Ataupun kita tak nak guna bertambah, semakin apa? Boleh juga semakin menaik. Boleh.
bertambah atau menaik. Okey. Seterusnya B. 4, 8, 12, 16 dan 20. Apakah coraknya? Okey, senang saja. Coraknya adalah juga bertambah. Jadi nombor 4 ke 8 ke 12, 16, 20 bertambah. Boleh faham? Okey. Seterusnya yang ketiga, 24, 22, 20, 18 dan 16. Okey, kalau B tadi bertambah, kalau tak nak guna bertambah, kita juga boleh menggunakan perkataan menaik. Pilihlah yang mana awak nak guna. Sama ada perkataan menaik atau bertambah. Okey? Baik. Yang ini, yang ketiga. Okey? Jawapannya. Okey? Berkurang. Kenapa berkurang? Dari nombor yang besar, kecil, lebih kecil, lagi kecil dan semakin kecil. Jadi maknanya corak atau polanya berkurang. Kalau tak nak menggunakan perkataan berkurang, kita boleh gunakan satu lagi perkataan, iaitu apa dia? Menurun. Okey, berkurang ataupun menurun. Boleh juga. Okey. Baik, seterusnya yang keempat. Okey. Yang keempat. Okey, cuba tengok ya. 30 ke 28. Nah, ini kena perhati betul-betul ya. Perhati betul-betul. 30 28 ke 26. Okey. Baik, cuba kita perhatikan. 30 sehingga 26. Okey. Apa dia? 30 sehingga 26. Tulis kat bawah sikit. Menurun. Betul ke tidak? Nombor yang semakin berkurang ya, menurun atau berkurang. Tetapi apabila kita sampai ke 26 hingga ke 30, 26, 28 dan 30 ni, dia menaik semula. Menurun atau dan menaik. Jadi maknanya ada dua jawapan yang perlu ditulis. Okey, menurun ataupun berkurang, dan menaik ataupun bertambah. Jadi jawapannya adalah okey, berkurang dan bertambah. Dua. Ya, tak semestinya satu jawapan sahaja bagi satu-satu soalan corak. Kita kena tengok betul-betul urutan nombor tersebut. Ya. Okey. Baik, seterusnya yang ini sudah lebih jelas. Okey, yang yang kelima, 6, 8, 10. Okey, 12. Okey, lepas tu 10, 8 dan 6. Okey, bagaimana bentuk ataupun corak yang kelima ni? 6 hingga ke 12, nombornya adalah menaik. Betul? Okey. Tetapi apabila 12, kita sambung ke 12 hingga ke 6, bagaimana bentuknya? Menurun. Jadi jawapannya ada dua. Ya, coraknya ada dua, iaitu menaik ataupun bertambah, okey, dan berkurang, ataupun kita boleh guna perkataan menurun. Boleh faham setakat ni? Senang saja corak ni ya. Dalam matematik pun awak biasa gunakan perkataan begini corak ni. Okey. Baik, seterusnya soalan yang ke-6. Cuba lihat betul-betul. Jangan terus menaik menurun terus ataupun berkurang bertambah. Cuba tengok betul-betul. Okey. Kita kajikan betul-betul nombornya 8, 10, 12, 16. Kita berhenti kat sini.
Sebab ada lagi satu sebelah 16 lagi. Okey, so maksudnya 8 hingga 16 dia bertambah, betul? Okey, kita tulis dulu. Bertambah. Okey, bagaimana dengan 16? 16 adakah berubah? Dia tidak berubah. Kita tulis dia sama. Okey. Tapi daripada 16 kita sambung lagi 14, 12 ke 10. Apa yang berlaku pada nombor-nombor ni? Dia telah berkurang semula. Jadi ada berapa jawapan di sini? Bertambah, sama, berkurang. Atau kita boleh gunakan perkataan menaik, tidak berubah dan menurun. Okey? Boleh faham? Okey, so maknanya dah jelas tentang corak atau pola. Mudah kan? Tak susah. Okey, kita tengok je nombor yang ada dalam jadual dan kita jawab. Ya, hanya menggunakan perkataan sama ada bertambah ke berkurang ataupun sama. Kalau tak nak guna perkataan tu, menaik, menurun, tidak berubah pun boleh. Okey? Tak ada perkataan lain selain daripada itu. Ya, tak boleh diterima sekiranya awak guna perkataan bertambah ataupun banyak, sedikit tak boleh. Okey? Tinggi, rendah tak boleh. Okey? Itu adalah parameter. Okey? Baik, sekarang katakan tak ada nombor. Ya, cikgu bagi apa? Contoh ya, cikgu bagi. Okey. Boleh nampak sini ya. Cikgu bagi gambar. Okey? Gambar. Contohnya pokok. Okey, ada pokok A, pokok B, pokok C. Apa yang kita nak jawab kat sini? Okey? Maknanya boleh tak kita guna perkataan pola ataupun corak ni? Ya, corak. Boleh tak kita guna? Okey, boleh tak kita guna semakin tinggi? Boleh tak? Semakin tinggi coraknya, corak pokok. Tidak boleh. Okey, apakah corak yang kita boleh gunakan? Perkataannya adalah walaupun gambar sahaja, tapi kita mesti guna perkataan yang telah ditetapkan. Macam mana tadi? Daripada yang rendah, sederhana, paling tinggi. Maknanya coraknya adalah bertambah atau apa dia? Bertambah atau meningkat. Okey, bertambah atau meningkat. Jadi maknanya semakin tinggi tidak boleh diterima kalau soalan katanya corak dalam kalau sekiranya keluar dalam ujian gambar. Okey, corak mesti hanya guna perkataan bertambah ataupun meningkat, ya, berkurang ataupun semakin berkurang ataupun semakin menurun. Okey, sama ataupun tidak berubah. Okey, boleh faham ya kalau katakan dalam soalan ada gambar. Okey, seterusnya, okey, last kali cikgu nak awak tengok slide yang berbentuk jadual. Okey, baik, dalam jadual ni bagaimana kita nak menjawab hipotesis. Okey, baik, jadual ni ada 4 ruangan. 1, 2, 3, 4. Okey, kenal pasti dahulu mana PM. Okey, adakah kuantiti air? Kuantiti air maksudnya apa ni? Tidak berubah. Maksudnya dimalarkan. Okey, P
MR. Ni malahkan, dia tak ubah kuantiti air dia. Okey. Tapi cuba tengok sini. Kuantiti bahan M 0, 20, 40, 60, 70. Yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala suhu air adalah yang ini PB. PB. Jadi apabila kita dah kenal pasti manakah jawapan pemboleh ubah PM, PB, maka barulah kita jawab hipotesis. Baik, cikgu sarankan sebelum awak buat hipotesis, cikgu bagi tips bagaimana kita nak menjawab hipotesis lebih mudah, lebih senang. Iaitu kita bahagikan, kita buat kotak dulu, buat garisan macam ni. Buat garisan. Baik, satu atas, satu bawah. Kita buat satu kolom depan, tengah-tengah buat satu kolom juga ataupun ruangan. Jadi ada 3 bahagian. 1, 2, 3. Boleh faham? Baik. Ruangan yang pertama ni untuk hipotesis. Ruangan yang pertama ni hipotesis. Bagaimana kita nak buat hipotesis? Ruangan yang pertama ni adalah perkataan jika. Bawah ruangan yang pertama, maka. Ni kena hafal. Perkataan jika, maka. Sama dengan tujuan tadi Jika, maka. Baik. Apabila kita dah letak atas jika, bawah maka, maka yang kedua ni untuk ruangan yang kedua atas, di atas adalah jawapan PM. Ambil terus jawapan PM yang kat sini. Terus jawab, letakkan di bahagian tengah. Nampak tak? Kuantiti bahan M. Kuantiti bahan M. Nampak? Ambilkan PB, jawapan PB, suhu air kat sini. Buat pada ruangan tengah bawah suhu air. Boleh faham? Manakala yang di ujung ataupun ruangan yang ketiga adalah corak atau pola. Boleh faham tak? Baik. Macam mana kita tengok corak kuantiti bahan M dari atas ke bawah. Jangan terbalik dari bawah ke atas dari atas ke bawah. Kita pandang dari atas ke bawah. 0, 20, 40, 60, 70. Apa corak dia? Bertambah. Nampak tak? Bertambah. Suhu air pula yang bawah ni. Suhu air macam mana? 28, 27, 26, 25, 20. Apa coraknya? Berkurang ataupun menurun. Jadi bermaksud hipotesis yang lengkap adalah kita boleh baca terus dan ia menjadi satu hipotesis yang lengkap. Jika kuantiti M bertambah, maka suhu air berkurang. Tengok pada corak ni. Boleh faham? Senang dan mudah. Baik. Atau tidak nak, cikgu saya biasa guna perkataan semakin-semakin pun boleh juga. Tapi ada perbezaan sedikit. Baik, buat juga 2 garisan atas dan bawah. Sama juga kita bahagikan garisan tadi kepada 3 ruangan. Kita nak guna contohnya perkataan semakin untuk ruangan pertama di atas, semakin untuk ruangan kedua bawah. Tapi ini ialah kata kunci. Ini adalah kata kunci yang pertama tadi. Kita guna kata kunci yang kedua, semakin. Tadi corak di belakang kalau guna jika maka. Tapi kalau untuk semakin coraknya pada ruangan yang kedua. Nampak tak? Ini beza dia. Tadi jika maka coraknya di hujung.
Untuk semakin-semakin coraknya di tengah. Boleh faham? Okey, manakala PM di hujung atas ruangan yang ketiga, PB hujung di ruangan yang kedua. Jawapannya. Nampak tak? Ada beza kan? Sedikit. Ya. Perbezaannya ialah kedudukan. Kalau guna semakin bertambah kuantiti bahan M, semakin berkurang suhu air. Okey? Baik, tapi cikgu nak nasihatkan guna satu dulu. Ya, untuk 2-3 bulan ni biasakan guna jika maka dahulu. Jika maka, saya ulang, PM, jawapan PM, di sini jawapan PB corak. Ya, boleh faham? Okey. So seterusnya, baik. Okey ya. Untuk yang ini. Last kali cikgu nak terangkan sikit lagi ya. Last kali bagaimana kita nak menjawab hipotesis tadi. Okey, cuba tengok. Saya ulang semula. Dalam masa 2 minit saya ulang. Okey. Baik, hipotesis ni kadang-kadang dia guna dua perkataan yang sama maksud. Sama ada hubungan, okey, atau perkaitan pun boleh juga. Ya, perkaitan boleh, hubungan boleh, sama maksud dengan hipotesis. Jadi tiga ni sama. Hipotesis ke, perkaitan ke, hubungan ke. Okey, antara dua pemboleh ubah iaitu PM dan PB. Okey, PMR tak masuk ya. Okey, adalah hipotesis. Yang pertama sekali, okey, apabila awak tengok soalan ini, gariskan dua garisan. Okey, lepas dua garisan apa yang perlu buat? Okey. Garis lagi dari atas menegak. Jadi, ya, kita dah dapat 3 ruang. Okey, apa yang di depan ni? Di depan ni adalah jika, perkataan jika, bawahnya maka. Boleh faham? Apa jawapan di tengah? Jawapan tengah ni ambil jawapan PM. Okey, lengkapkan jawapan PM di tengah. Lengkapkan jawapan PB di bawah tengah. Barisan yang kedua tengah. Apakah jawapan di ruangan yang ketiga? Ini adalah untuk corak. Bawah pun corak. Corak ni kita tengok ya pada soalan dalam jadual. Okey, boleh faham? Contoh. Okey, jika maka. Ya, kita guna jika maka. Panjang tali bandul adalah PM. Okey, bilangan ayunan bandul dalam masa 30 saat adalah PB. Okey, ingat ya. Ini jika maka kata kunci. Bertambah, berkurang. Yang ini kita ambil daripada dalam jadual. Ini ialah corak. So, kalau cikgu jawab sini, jika PM corak, maka PB corak. Ingat yang macam tu. Ya, supaya kita tahu di mana kita nak letakkan ya jawapan yang kita nak lengkapkan hipotesis kita. Boleh faham setakat ni? Okey. Last kali, okey. Okey, apabila kita dah tahu macam mana nak buat hipotesis, mudah sahaja, maka tak susah untuk kita menjawab tujuan. Okey. So, cikgu tutup sekejap. Okey, kita ulang kaji balik. Okey. Tujuan. Tadi saya tak terangkan sangat tentang tujuan, maka awak dah tahu di mana nak dapatkan PMPB. Okey, tujuan. Jom tengok ya. Saya ulang balik. Tujuan. Okey. Okey ya. Baik. Tengok tujuan. Okey. Untuk mengkaji hubungan antara ni adalah kata kunci yang kita kena hafal. Okey, kata kunci yang kita kena hafal. Okey, contohnya PM
Okey ya, contoh ya, saya bagi contoh. PM ketinggian sini, ketinggian blok kayu. Okey, masa yang diambil untuk blok kayu itu adalah PB. Maka tujuan kita nak tulis apa dia? Untuk, okey ingat ya, untuk mengkaji hubungan. Ini ialah 4 patah perkataan untuk mengkaji hubungan antara. Okay, 4 patah perkataan ini baru sambung dengan jawapan PM. Okey, iaitu ketinggian blok kayu, BLOK, blok kayu dengan, ini adalah kata hubung, dengan, ambil jawapan PB, sambungkan semuanya ya, dengan masa yang diambil untuk blok kayu jatuh. Okey, ianya menjadi satu tujuan yang lengkap. Okey, lagi sekali ya, last sekali cikgu ulang. Okey, untuk mengkaji hubungan antara, yang ini ialah kata kunci bagi tujuan. Okey, ketinggian blok kayu ini ialah daripada jawapan PM. Yang ini. Okey, dengan ialah kata hubung antara PM dengan PB. Okey, masa blok kayu, masa yang diambil untuk blok kayu jatuh adalah jawapan yang kita ambil daripada jawapan PB. Okey, ianya menjadi satu tujuan yang lengkap. Okey, so cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada kali ini boleh ikut ya, awak boleh faham ya, boleh ingat, dan yang penting sekali lihat semula. Jika kurang faham, lihat semula video yang cikgu bekalkan ni untuk awak ulang kaji, dan insya-Allah kalau sekiranya berulang kali awak tengok dan tonton video ni, awak akan lebih faham. Okey, di sini dalam Google Classroom saya dah bekalkan dengan latihan ini. Okey, ini adalah untuk corak ataupun pola yang perlu awak siapkan. Okey, begitu juga dengan ada soalan yang ada kaitan dengan pemboleh ubah, yang ada kaitan dengan tujuan, ada kaitan dengan corak dan hipotesis. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Okey, saya harap awak terus belajar, dan itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.